أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام. شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan barisan ahli jawatan kuasa Masjid Halim Shah, tuan-tuan imam, para pegawai, para pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita melafazkan dan merafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, dapatlah sama-sama pada malam ini kita berada di dalam majlis ilmu, di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah. Sebelum saya dan kita semua terlupa, marilah kita niat i'tikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, insya-Allah kuliah maghrib kita pada malam ini kita bakal membaca nasihat yang ketujuh daripada kitab 40 nasihat walidku yang soleh, nasihat pelembut hati. Nasihat pada malam ini bertajuk Allah adalah teman terbaik. Allah adalah teman terbaik. Telah berkata Tuan Guru kita Sayyidul Walid hafizahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik teman. Sewaktu kita susah, Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersama dengan kita. Sewaktu kita memerlukan pertolongan, Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersama-sama dengan kita. Kenapa
dia adalah sebaik-baik teman sebab kerana dia tidak pernah binasa dan dia tidak pernah hilang, dia tetap ada. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan kita di dunia, kita lalui banyak ujian dan cabaran dalam hidup. Selagi kita belum menghembuskan nafas terakhir, maka selagi itulah ujian dan cabaran itu harus kita tempuhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan benarlah dunia adalah tempat ujian. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan hidup dan mati ini untuk Allah nak uji kita. Siapa di kalangan kita yang paling baik amalannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita sebagai ayah, Allah nak tengok kita setara mana kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang ayah. Kalau kita sebagai seorang anak, Allah ingin melihat sejauh mana dan sekuat mana kita berusaha nak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Kalau kita seorang pemimpin, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji dan melihat kita sejauh mana kita berusaha untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pemimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan yang kata pemimpin ni dia ada waktu pilihan raya saja, tidak. Yang kata pemimpin, seluruh rakyat yang berada di bawah dia itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Allah akan tanya kepada rakyat dia, adakah orang ini telah menunaikan kewajipan dia sebagai pemimpin? Tuan-tuan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi, setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap rakyat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sebagai seorang ayah, Allah akan tanya kepada ke-8 anak kita, adakah kita sebagai ayah ini telah menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang ayah? Begitu juga pemimpin. Tuan-tuan, begitu juga pemimpin. Sebab itu di kalangan manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semakin berat tanggungjawab dia, yang perlu dia uruskan, yang perlu dia tunaikan dalam kehidupan dunia, maka sejauh itulah ketakutan yang bakal dia hadapi pada hari kiamat. Jangan main-main. Nabi dah sebut dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la tas'alil imarah fa innaha nadamah, atau kama qala. Jangan kamu bercita-cita nak dapat jawatan yang tinggi, nak jadi pemimpin, jangan, kata Nabi. Kerana dia adalah penyesalan pada hari kiamat. Orang yang berat jawatannya di dunia, sebesar mana jawatan yang dia pikul dalam kehidupan dunia, maka sebesar itulah ketakutan dan kegusaran yang akan wujud dalam diri dia ketika hari kiamat. Jangan main-main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan yang disebut sebagai pemimpin ni, dia akan lari daripada sekalian rakyat dia. Dia akan lari di celah-celah orang ni. Dia akan lari dari celah-celah. Sebab apa? Sebab mereka ni bila jumpa dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rakyat akan minta kepada dia pendapat, akan minta sesuatu kebaikan daripada dia. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Tuan-tuan, sehingga kan bila rakyat tengok pemimpin dia lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, rakyat tanya, apa salah kami? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga rakyat menjadi lelah. Apa kata mereka? Kalau macam inilah keadaan pemimpin kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kami akan menjauhkan diri daripada mereka sewaktu hidup di dunia dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hari kiamat, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati-hati kita. Hati-hati kita. Yang kata kepimpinan ni dia akan bawa sampai hari kiamat, bukan selesai esok lusa dak. Habis kiamat dak. Habis kiamat selesai. Tak selesai lagi. Hari kiamat esok kita masih kenal siapa pemimpin kita. Semakin besar jawatan kita, semakin berat dia akan dipersoalkan kepada kita. Tuan-tuan, kalaulah yang dipertanggungjawabkan kepada kita hanya seorang isteri kita saja, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ada satu orang isteri, kewajipan dia ada sejengkal kewajipan sahaja yang kita tak tunaikan, tuan-tuan, maka itu merupakan suatu penyesalan pada hari kiamat. Itu merupakan satu bebanan pada hari kiamat. Bayangkan kalau kita ada anak ramai, kita tak tunaikan kewajipan kita sebagai seorang ayah. Bayangkan kalau kita seorang pemimpin, rakyat yang di bawah jajahan kita, semua akan mencari kita dan akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi saksi terhadap tanggungjawab yang telah kita tunaikan pada hari kiamat kita di dunia ni. Bukan pemimpin saja, tuan-tuan. Pemimpin ni Allah akan tanya kepada rakyat bawah jajahannya ni. Wakil rakyat dia ustaz siapa? Parlimen ustaz siapa? Wakil rakyat di Parlimen Pokok Senar siapa? Wakil rakyat di Kubang Pasu siapa? Setiap mereka ini Allah akan panggil seluruh rakyat dia dan tanya kepada seluruh rakyat dia, dia ni macam mana waktu memimpin dulu? Dia ni macam mana waktu memimpin dulu? Adakah dia tunaikan tanggungjawab dia ataupun macam mana? Tuan-tuan, kalau dia main tunjuk muka waktu mengundi saja, macam mana agak-agak? Rakyat yang tak boleh makan, dia tak jadi pemimpin. Macam itulah tugas dia. Macam tu tugas dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau syok-syok jadi pemimpin, tak payah, tuan-tuan. Gaji 25,000 sebulan 25,000, nak dibandingkan dengan puluhan ribu rakyat yang nak tanya dia ni pada hari kiamat ni, ya Allah, ni dia ni tak bagi apa pun kat kami. Kami perlukan itu, kami perlukan ini, telefon tak pernah angkat, susah nak jumpa. Dia wakil di parlimen ni tapi duduk di KL sana. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Bukan hanya pemimpin, hatta para nabi sekali. Para nabi ni pun Allah akan tanya kepada seluruh umat dia. Dia dah tunaikan kewajipan ke? Dia dah sampaikan tabligh tentang Islam dan syariat ke? Itu sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setelah seluruh umat dia menjadi saksi terhadap risalah yang dibawa olehnya, maka Allah panggil Nabi, wahai Muhammad, apakah yang engkau nak kata kepada seluruh para Nabi ni? Adakah mereka telah menunaikan kewajipan mereka? Apakah yang kamu nak katakan kepada seluruh umat ini, wahai Muhammad? Adakah mereka telah menjalankan kewajipan yang telah ditentukan Allah dengan baik? Nabi baca ayat Quran, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Wahai Muhammad, kami akan jadikan kamu sebagai seorang saksi bagi pihak seluruh para nabi. Nabi dengar, Nabi menangis, mengalir air mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kehidupan kita di dunia ni banyak tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanggungjawab kita dengan jiran kita, tanggungjawab kita dengan adik-beradik kita, tanggungjawab kita dengan rakan sekerja, tanggungjawab kita dengan orang Islam di sekitar kita, tanggungjawab kita dengan non-Muslim yang hidup berjiran dengan kita. Semua itu ada tanggungjawab dia, tuan-tuan. Ada tanggungjawab dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dalam kehidupan kita di dunia ini, banyaklah ujian yang kita kena lalui. Nak jadi orang baik pun susah, nak jadi orang jahat pun susah. Nak jadi orang baik susah, tak susah. Ada kawan saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kontraktor berjaya, projek sana sini, Allahu Akbar.
Lah kali kena buang macam tu saja. Bukan kena buang, dia tarik diri. Sebab apa tarik diri? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab rakan sekerja dia ataupun shareholder bagi syarikat ni, pemilik syarikat ada 2-3 orang, depa ni nak guna jalan macam tu. Nak dapat syarikat nak kena bagi suap sikit, dia tak boleh. Akhirnya berhenti lah. Kerja biasa je lah. Tinggal kontraktor hak gaji bulan-bulan puluh-puluh ribu tinggal ya. Projek juta-juta tinggal. Nak jadi orang baik pun payah, nak jadi orang jahat pun payah. Jadi orang jahat, hidup tak aman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duk fikir orang nak legan dia, duk fikir orang nak tangkap dia, duk fikir orang nak bicara dia. Kalau dia curi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak makan free, kan, dia nak makan free, dia nak curi buah dekat kedai tu pun jenuh, dia kena study cara nak curi tu. Bukan boleh ambil lari. Dia kena tahu waktu mana yang sesuai, bahagian mana yang sesuai, cara macam mana yang sesuai. Tambah hari ada CCTV, macam mana dia nak ambil buah dalam keadaan tak ditangkap oleh CCTV, macam mana dia nak buat? Susah. Dah makan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak makan sebiji pun jenuh, nak cari jalan. Maknanya nak jadi orang baik pun payah, nak jadi orang jahat pun payah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuma bagi orang beriman ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ujian yang dia lalui itu adalah proses dia nak mendapat pahala. Tu saja. Orang jahat pun dia ada ujian dia, orang baik pun ada ujian dia. Cuma orang baik ini, kesusahan dan ujian yang dia lalui itu adalah proses ataupun tingkatan, di antara tingkatan-tingkatan yang dia nak dapat pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maka bila kita duduk dalam ujian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dahulukan Allah dulu. Dahulukan Allah dulu. Jadikan Allah adalah sebaik-baik teman kita. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apapun planning kita, apapun urusan yang kita nak buat, maka jadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tempat rujuk utama kita, tuan-tuan. Ini saya pesan kat kita semua, tuan-tuan. Jadikan Allah tempat rujuk utama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan apa, kita hari ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita cepat lupa. Kita cepat lupa. Bila kita yakin dengan satu projek yang kita nak buat, kita yakin dengan satu misi yang kita nak buat, kita terus melangkah tanpa kita minta restu dulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa aku boleh buat benda ni, bukan payah mana pun, nampak jalan dah, terus dia buat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala boleh gagalkan misi dia bila-bila masa. Minta restu dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik teman. Tuan-tuan, Allah dia adalah sebaik-baik teman bagi kita. Tuan-tuan, sewaktu kita susah, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Sewaktu kita perlukan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Tuan-tuan, tu hebat Allah. Kenapa kita kena menjadikan Allah sebagai teman utama kita? Kita beri sepenuh kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti boleh tolong kita, dia mesti boleh sukseskan urusan kita, dia mesti boleh berikan kejayaan kepada kita, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemilik sekalian makhluk. Itu dia. Dia pemilik sekalian makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai orang yang nak berdakwah, contoh, dia nak dakwah, nak ajak orang kepada jalan kebenaran, nak ajak orang ke jalan siratal mustaqim, nak ajak orang menuju ke syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia kena yakin bahawasanya Allah inilah pemilik bagi hati semua orang tu. Maka tugasnya adalah tabligh sahaja. Allah pemilik hati-hati itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita buat kerja kita.
maka baru kita buat kerja kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan yang cukup hebat. Orang tu sah-sah hamak kata nak bunuh Nabi, Nabi tetap pi dakwah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tu dah sah-sah bagi tahu kata nak halau Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tetap pi dakwah dekat dia. Ini yang hebat Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga orang yang paling jahat pun boleh jadi orang baik. Sebab apa? Keyakinan itu. Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu juga kita yang nak buat kerja apa-apa pun, kejayaan tu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah pegang kejayaan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah pegang masa-masa kita itu. Allah juga pegang kesihatan kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah pegang kebahagiaan kita. Allah pegang hati-hati kita. Maknanya bila kita minta tolong dekat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, rugi ke? Tak rugi. Sebab apa? Kalau kita ada masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam projek kita itu, dalam misi kita itu, maka Allah boleh lunturkan masa, Allah boleh berikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebaikan dan keberkatan kepada masa. Kalau kita ada masalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati-hati orang, kita nak percayakan orang dengan visi, dengan program, dengan apa yang kita nak buat, maka Allah adalah pemilik hati-hati mereka, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka minta Allah berikan bantuan. Jadi jadikan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik teman, tuan-tuan. Kita jangan jadikan doa kita adalah senjata yang terakhir. Jangan, tuan-tuan. Jangan. Kita lah orang yang paling bakhil sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni, dia kalau kita selalu meminta dekat dia, dia akan kata, kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang menyusahkan hidup dia. Tuan-tuan, kita minta dekat dia, minggu depan kita minta pula dekat dia, minggu depan lagi kita minta pula dekat dia. Tuan-tuan, dia akan menjauhkan diri dia daripada kita sebab dia tak selesa dengan cara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun Allah, tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan tak angkat tangan doa lagi, tuan-tuan, Allah sangat cemburu. Allah sangat cemburu dengan sikap tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak lagi doa, harap dekat imam, doa kita amin, sekadar tu sahaja. Sedangkan hajat yang imam baca tadi tu hajat umum. Hajat kita secara khusus banyak dah. Banyak hajat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hajat kesihatan kita macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak sulung kita macam-macam ujian, kerana dia tak mau pergi mengaji, hak kerja pun kena nak kena buang. Ada yang cucu kita, anak dia sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hajat kita dengan jiran tetangga kita. Ada yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jiran, nama dia jiran, tapi tak pernah bertegur siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak pernah bertegur siapa. Kenduri tak pi, macam mana kita nak bersilaturahim dengan dia? Hajat dengan jiran kita, hajat dengan cucu cicit kita ke depan lagi, macam mana nasib mereka dalam kehidupan mereka. Adakah mereka akan hidup dengan baik? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah mereka akan menjadi orang yang berguna, ataupun kehidupan mereka penuh dengan kesempitan? Dengan kita hari ini nak hidup pun jenuh, tuan-tuan, payah dah kita nak hidup. Kalau gaji 1,500 itu miskin, tuan-tuan, nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar iuran anak dengan minyak apa semua. Macam mana nasib anak cucu kita, tuan-tuan? Ni kita nak pilihan raya ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ada tak doa dekat Allah tiap-tiap malam? Wahai Allah, berikan kepada kami pemimpin yang bertakwa. Wahai Allah, berikan kepada kami pemimpin yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita ni orang Islam, kita jangan hanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengharapkan pemimpin yang boleh mengubah landscape kehidupan, pembangunan kita saja, tuan-tuan. Jangan kita harap yang tu saja.
Yang lebih penting adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita lantik ataupun kita memilih pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalan kamu nak hidup ni, bekalan anak cucu kamu nak hidup bukan dengan semata-mata ekonomi yang hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan semata-mata dengan pembangunan bangunan yang tinggi-tinggi yang hebat-hebat, bukan sekadar itu. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik bekalan yang kamu perlu tinggalkan kepada anak keturunan kamu adalah takwa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, ajak mereka macam mana nak, tuan-tuan, kalau pemimpin kita ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tak takut nak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan fikir apa nasib keturunan kita esok. Sebab itu pintu kejayaan ataupun kunci kejayaan, kebahagiaan adalah takwa. Itu kunci kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang ni orang bertakwa, maknanya apa takwa ni? Dia tak buat benda haram, dia buat benda yang boleh dia buat. Benda yang boleh dia buat. Maknanya yang halal dia nikmati, yang haram dia jauhi. Itu takwa. Kita nak pemimpin yang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hari ni kita tengok, bila tak ada rasa takwa, tak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, cakap pakai lepas ya. Cakap pakai lepas ya. Dia cakap, dia tak sedar kata hak dia cakap itu benda tak betul. Itu tanggapan dia saja. Dia cakap, dia pakai cakap lah. Sedangkan benda yang dia cakap itu tidak seperti realiti pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dia terpaksa pula nak buka aib orang tu, nak buka aib orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita tentang peribadi orang tu, cerita peribadi orang ni, tuan-tuan, boleh tak buat macam tu? Allahumma salli ala sayyidina. Berhajat ke? Kita kalau kita nak pimpin, kita bagi tahu dekat orang kata macam mana yang kita nak buat. Tak perlu kita nak bongkar aib orang tu, aib orang ni, macam kita londeh aib dia. Media sosial, tuan-tuan, Nabi sebut dah. Allahumma salli ala. Nak cakap ni ingat. Ni, kuffa alaika hadha. Nabi kata apa? Ni, banyak yang menjunamkan kita ke dalam api neraka ni, lidah kita ni. Lidah kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang menyebabkan ramai di kalangan kita yang dihumban dalam api neraka bukan sebab tangan dia, bukan sebab mata dia, bukan sebab kaki dia, tapi sebab lidah dia. Sebab lidah dia. Bahkan Nabi sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa ramai di kalangan manusia yang melafazkan satu kalimah, dia ucap satu kalimah ya. Dia kata apa? Tak apa ha? Bukan ada apa pun, biasalah orang kata macam tu. Ala lawak je pun. Takkan tak boleh kata sikit. La yara biha ba'san, kata Nabi. Orang itu menganggap kalimah yang dia ucapkan itu kalimah biasa saja, bukan ada apa pun. Kata Nabi, ingat, itu akan menjadi penyebab fahuwa yahwi fin nari sab'ina kharifan. Dia akan dihumbankan, dibakar dalam api neraka 70 tahun sebabkan kalimah tu saja. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi beringat kita, tuan-tuan, beringat. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik teman. Waktu kita senang, dia ada bersama dengan kita. Waktu kita susah, dia bersama dengan kita, tuan-tuan. Adapun manusia, dia akan bersama dengan kita waktu kita senang saja. Waktu kita susah, dia tak mampu nak bantu kita lagi. Sebab apa? Mungkin dia pun susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak bersedia nak tolong kita. Sebab dia pun perlu ditolong. Itu yang dikatakan manusia. Dia tak boleh nak tolong kita sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina. Tak payah sembang panjang, pukul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pukul 12 tengah malam, tuan-tuan, kita perlukan bantuan. Kita telefon orang yang paling kita rapat, kawan kita yang paling kita rapat, tuan-tuan. Dia nak angkat dah telefon tengah-tengah duduk tidur 12 malam. Tuan-tuan, dia nak angkat dah telefon. Takut angkat nak kena tolong. Kot kereta pancit tengah jalan ke apa semua, angkat nak kena tolong.
Dia pun nak angkat tak mau. Kalau kita sendiri pun dapat panggilan tengah duduk syok tidur pukul 2 pagi, nak angkat tak? Bukan senang nak angkat. Angkat telefon, kawan kita kata apa ni, rumah aku ni ada orang masuk ni, rumah kawan kita ni, jom ramai ni, nak kena pergi lari pergi sana, tuan-tuan sanggup tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun apa-apa dia, aku ni kereta tayar pacik tengah jalan ni, hamai tolong aku tak, tu dia nak pergi kat guru tu. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu adalah manusia. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni tak pernah tinggalkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kalau kita nak, waktu kita susah Allah tolong kita, tuan-tuan, waktu kita senang kita jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci dia. Tuan-tuan sihat tak sekarang? Sihat buat baik kepada Allah. Tuan-tuan, kita sekarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jiwa kita tenang tak? Tenang buat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab satu masa kita akan sakit, tuan-tuan. Bila kita sakit, waktu tu kalau kita tak pernah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak ingat kita. Dia biar kita menderita, dia biar kita sakit, dia biar hati kita gelisah. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sikit lagi tuan-tuan, 3 minit lebih kurang. Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Mengapakah dia sebaik-baik teman? Kerana dia tak pernah binasa dan dia tidak pernah hilang, dia tetap ada. Tuan-tuan, tu satu-satunya zat yang tak pernah binasa. Dia yang pernah menolong tok nek kita dulu zaman Jepun, zaman British. Allahumma salli ala sayyidina. Dia juga yang pernah menolong mak ayah kita waktu zaman susah dulu ni. Hari ni kita susah, dia juga yang akan tolong kita. Esok cucu cicit kita susah, dia juga yang akan tolong kita. Tuan-tuan, buat baik dengan Allah, buat baik dengan Allah. Paling kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga sembahyang jemaah ya. Tak ada apa sangat nak buat baik dengan Allah, jaga sembahyang jemaah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dah boleh jaga sembahyang jemaah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, upgrade lah sikit. Upgrade sikit. Apa dia? Jaga pula sembahyang sunat. Jaga pula sembahyang sunat. Hari-hari tuan-tuan, baca Quran, jangan tak baca langsung. Itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar hari-hari kita baca juga Quran, paling kurang satu muka, jangan duk tinggal tuan-tuan. Jangan duk tinggal. Itu satu-satunya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalam Allah yang ada di dunia ni. Maknanya kita baca Quran tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita telah pun membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan Allah janji satu huruf 10 pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nak apa lagi? Nak apa lagi? Satu huruf 10 pahala. Kalau kita baca satu muka, tuan-tuan, banyak tak pahala kita dapat? Banyak. Jadi apa yang menghalang kita daripada kita baca Quran? Jadi azam biar kita baca Quran setiap hari paling kurang satu muka, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi yang kata Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia adalah sebaik-baik teman. Waktu tak ada siapa nak tolong kita, dia ada, tuan-tuan. Sebab itu yang ni adalah fitrah bagi semua manusia. Fitrah bagi semua manusia. Waktu dah tak ada siapa nak boleh tolong kita, maka Allah sahaja boleh tolong kita. Fitrah. Tuan-tuan, kalau puak-puak yang tak percaya kepada Tuhan pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, esok ni bila dia naik kapal ke, dia naik kapal terbang ke, tuan-tuan, naik kapal terbang ke, tiba-tiba berlaku kemalangan, kecelakaan, kapal terbang, ombak tibai, dia punya kapal dia nak jatuh, nak terguling, nak terbalik, tuan-tuan, duduk atas kapal terbang, minyak habis ke semua tu, gudu-gudu-gudu. Tuan-tuan, waktu kita sangat-sangat susah ni, tuan-tuan, kita nak sebut siapa? Automatik dia akan sebut, wahai Tuhan, tolong aku, tolong aku. Terus dia akan sebut. Tu fitrah bagi manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang salafus salih, dia nak musafir daripada Baghdad ke Syam. Dalam perjalanan dia tu, dia pergi seorang. Ni zaman dululah ni, pergi seorang. Mana ada RNR, tak ada cahaya lampu, tak ada. Dia pergi seorang-seorang.
Dan ditakdirkan Allah di tengah malam dia sampai di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan, apa dia nak buat? Dia nak teruskan perjalanan, dia tak berani, dia tak tahu nak pergi ke mana, dia berhenti seorang-seorang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan waktu tu dia pun tidur. Akhirnya di tengah malam dia bangun sembahyang tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis sembahyang tahajud, bagi salam yang pertama, bagi salam yang kedua. Tuan-tuan, bagi salam yang kedua. Bila bagi salam yang kedua ni, tengok-tengok ada seekor harimau bersedia nak terkam dia. Tuan-tuan bayangkan, seekor harimau bersedia nak terkam dia. Maknanya apa? Kalau kawan ni lari, agak-agak siapa lagi laju lari? Harimau lah. Kalau kawan ni bergaduh dengan harimau, siapa lagi kuat? Harimau lah. Dia nak buat apa lah ni? Tuan-tuan, dia kata, wahai Allah, bantu aku, wahai Allah. Wahai Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata dia, izinkan aku bercakap dengan harimau ni. Dia kata, wahai harimau, Tuhanku adalah Allah. Kalau kau ditakdirkan datang ke sini untuk memakan aku dengan takdir Allah, maka makanlah aku. Aku takkan lawan takdir Allah. Tapi kalau kau datang ke sini kerana nak mengganggu ibadah aku, kerana nak menakut-nakutkan aku akan berdoa kepada Allah yang sedang bersamaku kini untuk membinasakan kamu, mematikan kamu. Lari harimau tu, tuan-tuan. Tu takwa mereka tara mana, ma'rifatullah mereka tara mana, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu nak jadi komander, nak jadi askar, ma'rifatullah kena tinggi, tuan-tuan. Bantuan Allah Subhanahu wa taala datang dalam keadaan jalan yang tak kita sangka-sangka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, apa pengajaran penting daripada nasihat yang kita baca pada malam ni? Tuan-tuan, nak buat apa-apa pun bacalah bismillah. Boleh tak? Nak minum air, bismillah. Nak masuk masjid, bismillah. Nak masuk dalam kereta, bismillah. Nak reverse belakang, bismillah. Nak corner, bismillah. Nak U-turn, bismillah. Boleh tak? Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Maknanya apa? Setiap hidup kita hanya mengharapkan bantuan dari Allah. Mana kita tahu? Kita U-turn nampak lain clear dah nak U-turn. Waktu tu ada satu motor main masuk belah tepi, kita tak baca bismillah, Allah pun tak bantulah kita. Akhirnya berlaku apa yang berlaku. Wal-'iyadzu billah. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa akhta. Setiap perkara yang ada value, yang ada nilai dalam agama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita tak mulakan dengan bismillah, maka kita tidak akan mendapat keberkatan, kita tidak akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka sertailah dalam setiap kehidupan kita kalimah bismillah. Bila kita sebut bismillah, bermakna kita sedang memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara untuk kita sentiasa merasakan bahawa kita sentiasa didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalkan bismillah. Akhir kali tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit kan, kalau tuan-tuan sakit kaki ke, tak puas sihat ke, tuan-tuan berubatlah sendiri. Berubat sendiri je, tak perlu nak ambil ayat 30 juzu, nak tok guru baca, tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan buat sendiri saja. Apa dia? Tuan-tuan ambil ayat ni, tuan-tuan baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan baca 100 kali. Boleh tak? Payah ke senang? Senang je. Baca 100 kali, niat kesembuhan, niat syifa, tuan-tuan minum. Tuan-tuan, kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rahsia kitab-kitab dulu ni, kitab-kitab suruf Nabi-Nabi terdahulu, juga kitab-kitab yang diturunkan Allah pada Nabi terdahulu, rahsianya semua ada dalam Quran, 30 juzuk Quran. Dan rahsia 30 juzuk Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Dan segala rahsia yang ada dalam surah Al-Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi saya nak sebut juga, tuan-tuan, kalau tuan-tuan di antara kelebihan Bismillahirrahmanirrahim ni, apa dia? Tuan-tuan boleh amalkan.
Sebelum kita tidur, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. 21 kali. Tuan-tuan hambus dekat tangan, niatkan perlindungan dengan berkat bismillah ni. Ya Allah, lindungilah seluruh harta ahli keluarga aku ni, termasuk diriku. Kita sapu kepada seluruh anggota tubuh kita, kecuali kemaluan depan dan belakang dan tapak kaki. Sapu semua. Apa kelebihannya? Yang pertama, kita takkan mati mengejut. Takkan mati mengejut. Maknanya insya-Allah esok hidup lagi. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidur malam tak ada apa-apa amalan, bersiap sedialah. Maknanya kalau pun kita nak mati, kita dapat rasa, hati kita dapat sense, ya Allah, malam ni malam terakhir aku ke. Jadi kita dah buat persiapan dah. Yang kedua, apa kelebihannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selamat daripada segala kecelakaan. Yang ketiga, apa kelebihan baca bismillah 21 kali ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selamat daripada kecurian. Yang keempat, apa kelebihannya? Selamat dari kebakaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu di antara rahsia Bismillahirrahmanirrahim. Kita amalkan dalam hidup kita supaya kita rasa bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendampingi kita dan sentiasa memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu dulu sebagai kuliah maghrib pada malam ini. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh hadir. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك